Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 89 dari surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Ayat 89. Tidaklah disalahkan kamu oleh Allah dari sebab yang terlanjur dari sumpah kamu, tetapi kamu disalahkannya dari sebab sumpah-sumpah yang kamu sungguh-sungguhkan. Maka dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang pertengahan daripada makanan yang kamu berikan kepada ahli kamu, atau memberi pakaian untuk mereka, atau memerdekakan budak. Maka barang siapa yang tidak mampu, hendaklah puasa 3 hari. Demikian itulah denda sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Oleh kerana itu, peliharalah sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Demikianlah Allah menyatakan kepada kamu akan ayat-ayatnya, supaya kamu berterima kasih. Bersumpah. Oleh kerana pada ayat yang dahulu telah mulai tersebut perkara mengharamkan barang yang halal untuk diri sendiri, nescaya sampailah fikiran orang tentang soal sumpah. Ada orang yang bersumpah, saya tidak akan makan daging lagi selama-lamanya. Ada juga orang yang bersumpah, saya tidak akan kahwin-kahwin lagi selama-lamanya. Dan ada orang yang bersumpah, demi Allah, saya tidak akan menegur si anu lagi mulai kini. Dan banyak lagi sumpah yang lain sebagai janji seseorang dengan penyaksian nama Allah bahawa dia akan menghentikan itu dan ini, akan berbuat itu. Maka datanglah tuntunan ayat. Tidaklah disalahkan kamu oleh Allah dari sebab yang terlanjur dari sumpah kamu, tapi kamu disalahkan dari sebab sumpah-sumpah yang kamu sungguh-sungguhkan. Pangkal ayat 89. Di sini terdapat hukum ketentuan Allah tentang bersumpah. Maka dibagilah sumpah yang tidak ada artinya, dan yang kedua ialah sumpah yang sungguh-sungguh. Sumpah yang terlanjur dan tidak berarti itu tidaklah mengenai akibat hukum. Maka menurut keterangan Imam Syafi'i di dalam Al-Umum dan Imam Malik di dalam Al-Muwatta, demikian juga Bukhari dan Muslim
dalam Sahih keduanya dan Al-Baihaqi dalam Sunannya, yang dipandang sumpah yang tidak disalahkan atau tidak diancam dengan denda kafarah ialah sebagai yang dirawikan mereka dari hadis Aisyah, seumpama seorang lelaki bercakap, demi Allah, tidak, benarlah hal itu, wallah, sekali-kali tidak, wallah, atau seperti yang dirawikan oleh Abdullah bin Humaid dan Abu Syekh dari Ibrahim, ada orang yang bercakap kepada kawannya, engkau mesti datang ke rumahku, wallah, engkau mesti makan nasiku, demi Allah, engkau mesti minum, wallah, atau segala kata-kata sumpah dalam susunan demikian hanya semata-mata kata-kata saja, belum dia termasuk sumpah yang wajib dibayar kafarahnya. Bahkan sampai kepada zaman kita ini, baik di seluruh negeri Arab ataupun pada orang Arab di Indonesia, kata-kata wallah itu biasa saja, sebagai panikan kata belaka sebagai seorang bertanya dalam bahasa Arab, adakah engkau lihat si fulan? Temannya menjawab, ada, saya lihat, wallah, ra'aituhu, wallah. Ini namanya sumpah yang lara, yang tidak disalahkan, artinya tidak wajib membayar kafarah. Yang wajib dibayar kafarahnya kalau sumpah itu dilanggar ialah ucapan sumpah yang sungguh-sungguh. Misalnya kita bersumpah, demi Allah, aku tidak hendak merokok lagi. Maka kalau dilanggar sumpahnya itu lalu dia merokok, kenalah dia denda kafarah. Sebab di sana sudah ada akad. Ingatlah kembali awal surat, bahawa kepada orang yang beriman diwajibkan menyempurnakan akad itu. Di sini adalah akad, iaitu janji di antara diri kita sendiri dengan Allah dengan memakai namanya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bersumpah tidak lagi akan memberikan bantuan belanja pada seorang yang selalu diberinya bantuan selama ini, bahawa orang itu turut terlibat dalam menuduh Aisyah dengan tuduhan hina. Lihat tafsir surah An-Nur. Rasulullah SAW menyalahkan beliau kerana bersumpah demikian. Maka bantuan itu diteruskan kembali, tapi yang terlebih dahulu membayar kafarah sebab sumpahnya itu. Maka segala sumpah yang tidak kita sumpahkan dengan nama Allah akan mengerjakan sesuatu kerjaan atau menghentikan suatu pekerjaan, akan berjanji dengan orang lain dengan pakai sumpah, kalau tidak dapat dipegang teguh, kalau tidak dapat dipenuhi, wajiblah dibayar kafarahnya, iaitu dengan denda. Maka dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang pertengahan daripada makanan yang kamu berikan kepada ahli kamu. Kalau sumpah tadi tidak dapat dipenuhi atau dilanggar, wajiblah bayar denda, iaitu memberi makan 10 orang miskin dengan makanan pertengahan kita sendiri. Misalnya pertengahan ini nescaya menurut urut yang sepiring nasi dengan sambal terasi. Makanan menengah ialah makanan kenyang nasi dengan lauk pauknya sederhana. Makanan yang ukuran tinggi bagi kita ialah yang biasa kita hidangkan kalau kita menjamu orang yang kita hormati. Nasi sebanyaknya pakai gulai kambing dan beberapa gulai yang lain. Maka pilihlah makanan yang pertengahan, lalu beri makan kepada 10 orang miskin. Boleh dipanggil pulang ke rumah dan boleh diberi makanan mentah, dan boleh pula dihantarkan ke rumah masing-masing atau diberikan harganya saja. Menurut Imam Hanafi, boleh pula menjamu seorang miskin 10 hari berturut-turut. Menurut Sayyidina Ali, ialah makanan sehari, makanan siang dan makanan malam, atau memberi pakaian untuk mereka. Ini denda tingkat kedua. Artinya kalau kita lebih mampu, baiklah diberi pakaian kepada 10 orang miskin. Lalu ulama fiqh ditunjukkan pula apa yang dimaksud dengan pakaian yang dalam ayat disebutkan kiswah. Dapat diambil kesimpulan bahawa yang dimaksud ialah pakaian yang dapat menutup aurat ketika mereka sembahyang. Kalau di Mesir misalnya, tentu dapat diberikan kepada mereka sehelai baju jalabiah yang menutup seluruh tubuh mereka sampai ke bawah. Di Mekah disebutkan namanya gamis, kemeja panjang. Buat kita bangsa Indonesia, yang dapat menutup aurat dalam sembahyang tentulah sehelai kain sarung dan sehelai kemeja atau baju. Kalau kita lekatkan lagi dengan sebuah songkok
dan sepasang terompah atau sandal tentu lebih baik. Atau memerdekakan budak. Ini kafarah yang tinggi. Yang tinggi sekali. Untuk menebus sumpah yang sudah terlanjur itu, merdekakanlah budak. Imam Syafi'i dengan mengkisaskan kepada denda memerdekakan budak kerana terlanjur membunuh orang mukmin atau kafir yang dalam perjanjian tidak dengan sengaja, iaitu memerdekakan budak yang beriman. Maka beliau pun berpendapat hendaklah budak yang akan dimerdekakan itu membayar kafarah, supaya itu budak hendaklah atau memerdekakan pembayar kafarah supaya itu budak yang beriman, tegasnya budak Islam. Termasuk juga di dalamnya penebus orang tawanan. Misalnya terjadi peperangan, ada orang lalak, orang Islam ditawan musuh, baik dilepaskan oleh musuh kerana ditebus, dipersilakan dah tebus budak itu sehingga dia bebas kembali. Dalam ayat ini, denda kafarah ditingkatkan dari yang paling bawah sampai kepada kekuatan yang paling tinggi. Memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, dan memerdekakan budak. Maka ulama-ulama fiqh ada pertikaian ijtihad tentang maksudnya ini. Setengah berijtihad bergantung kepada kesanggupan orang yang bersangkutan. Kalau ia lebih kaya, tentulah kafarahnya lebih tinggi yang diambilnya. Menengah, cara menengah. Kurang mampu, pilih yang di bawah sekali. Lalu yang lain pula. Setengah lagi, nilai kafarah ialah menilik yang disumpahkan. Besar yang disumpahkan, besar pula kafarahnya. Dan jika kecil, kecil pula kafarahnya. Dan penulis tafsir ini cenderung kepada faham ini. Maka barang siapa yang tidak mampu hendaklah puasa 3 hari. Artinya yang paling bawah tentulah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan pertengahan yang biasa diberi kepada ahli sendiri. Kalau yang paling bawah ini tidak mampu hendaklah diganti dengan puasa 3 hari. Setengah ulama fiqh mensyariatkan berturut-turut 3 hari dan seterusnya. Setengahnya lagi mengatakan boleh lain waktu. Tetapi itu kita merasakan juga bahawa yang lebih baik tentu berturut 3 hari, kerana kita telah melanggar sumpah, kecuali kalau sakit sehingga tidak dapat meneruskan 3 hari berturut-turut. Demikian itulah denda sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Sudah diatur demikian rupa oleh Allah dalam rangka kewajipan kita sebagai seorang mukmin, iaitu menyempurnakan ukut sebagai yang telah ditentukan di awal surah. Oleh kerana itu, peliharalah sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Kerana yang ambil menjadi sumpah itu adalah nama Allah. Nama Allah yang dimuliakan, yang ditinggikan, tidak boleh dipermain-mainkan. Sebab itu hendaklah difikirkan matang-matang sebelum nama yang maha mulia itu disebut, dan ukurlah kekuatan dan kesanggupan diri sebelum suatu sumpah dicapkan. Demikian Allah menyatakan kepada kamu akan ayat-ayatnya supaya kamu berterima kasih. Ujung ayat 89. Tentu yang dimaksud dengan ayat-ayat di sini ialah perintah dan peraturan demi kemuliaan nama Allah. Tentu dapatlah difahamkan bahawa seseorang yang beriman, sebagai tersebut dalam surah Asy-Syaff ayat 1, tidaklah akan dijadikan sumpah, tidaklah akan mengatakan sesuatu hal yang tidak dapat mereka kerjakan, apatah lagi kalau telah jadi sumpah. Dan janganlah bersumpah akan berbuat sesuatu pelanggaran, misalnya bersumpah, demi Allah saya akan memukul si anu, kerana memukul orang adalah haram, sehingga sumpah itulah wajib dibayar kafarahnya sebab nama Allah sudah disebut. Atau misalnya bersumpah, demi Allah saya bukan anak lelaki kalau perempuan ini tidak dapat menjadi isteri saya, oleh kerana pinangan gagal, tidak diterima oleh orang tuanya, maksud tidak hasil, namun kafarah sumpah dibayar juga sebab kemuliaan nama Allah sudah dibawa. Maka ditentukan pula lah di dalam syarak oleh peraturan Rasulullah SAW, termasuk dalam rangka tauhid, bahawa sangat dilarang, iaitu haram mengambil yang lain dari Allah menjadi sumpah. Misalnya demi kehormatanku, demi langit dan bumi dan sebagainya. Dirawikan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dan Muslim pada kedua sahihnya dari Ibnu Umar bahawa satu hari
Rasulullah SAW mendengar Umar bersumpah dengan nama ayahnya sendiri, maka bersabdalah Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah melarang kamu bersumpah dengan nama-nama bapa-bapa kamu. Maka barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Kalau tidak begitu, lebih baik diam. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain dan beberapa peraturan lain yang tersebut di dalam kitab-kitab fiqh, yang kita rasa untuk tafsir ayat ini mencukupi sekadar keterangan ini. Di ujung ayat diterangkan, diadakan peraturan ini ialah supaya kita berterima kasih kepada Allah, sebab dengan aturan ini kita telah dilepaskan dari suatu kesulitan. Maka memakai nama Allah mempermudahkan sumpah pada hakikatnya adalah tidak baik. Tetapi dengan adanya aturan tanda ini, apatah lagi orang makin tertolong pula. Allah telah melepaskan kita dari satu kesulitan, dan buat seterusnya kita pun sudah boleh lebih hati-hati sehingga tidak mempermudahkan sumpah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.